Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini ialah berkenaan dengan pembentangan assignment TITAS. Assignment ini merupakan assignment berkumpulan. Jadi saya, Pangeran Muhammad Ikhwan Aziz bersama 4 lagi orang ahli kumpulan, iaitu Muhammad Edri, Kamalin Sorfina, Nur Alia Zahra dan Nurulin Natasha daripada kos PPG akan membentangkan assignment ini. Assignment ini berkenaan dengan COVID-19 yang pada baru-baru ini tular dan merupakan pandemik yang berbahaya dan menyebabkan satu dunia menjalankan kuarantin. Untuk assignment COVID-19 ini, ia bertajuk Kepekaan Rakyat Malaysia terhadap arahan kerajaan semasa berlangsungnya PKP. Jadi terdapat dua cara untuk mengumpulkan data, iaitu dengan cara wawancara ataupun survey Google Form. Jadi kumpulan kami memilih untuk membuat Google Form yang mempunyai 10 soalan serta 5 skala jawapan seperti sangat tidak wajar, neutral, wajar dan sangat wajar. Jadi teruskan menonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang COVID-19 dan data-data yang telah kami kumpulkan. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua orang. Hari ini saya akan membincangkan tentang konsep dan literatur kepekaan rakyat terhadap arahan kerajaan mengenai PKP. Antara beberapa maklumat tentang PKP pada peringkat awal ialah larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara. Selain itu, sekatan kemasukan semua pelancong dan pelawat asing ke dalam negara. Seterusnya, penutupan semua institusi pendidikan. Akhir sekali ialah penutupan semua premis kerajaan dan swasta kecuali yang terlibat dengan perkhidmatan. Untuk menjayakan perintah kawalan pergerakan ini, kepatuhan rakyat mengikut segala arahan merupakan aspek yang terpenting. Ini kerana mematuhi setiap perintah dan arahan yang telah dikemukakan menjadi tanggungjawab bukan saja satu, tetapi setiap individu di Malaysia. Setelah beberapa bulan PKP dilaksanakan dan setelah 6 fasa, pematuhan rakyat terhadap perintah kawalan pergerakan di seluruh negara kekal pada tahap kira-kira 95%. Ini disebabkan semakin banyak rakyat yang telah mematuhi segala perintah dan berjaya mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Itu sahaja daripada saya. Saya paskan kepada speaker yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Nama saya Kamalin Sorfina dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang data-data yang diperolehi daripada borang soal selidik kumpulan kami. Borang soal selidik kami mempunyai 10 soalan dan telah dijawab oleh 63 orang responden. Ini adalah data daripada soalan pertama di dalam borang soal selidik kami, iaitu tentang pekerjaan responden. Majoriti daripada responden kami adalah daripada golongan pelajar, iaitu sebanyak 46%, dan minoriti daripada responden kami adalah daripada golongan pekerja persendirian, iaitu sebanyak 9.5%. Bagi soalan kedua di dalam borang soal selidik kami telah bertanyakan tentang negeri asal responden. Ini adalah data yang diperoleh daripada soalan kedua tersebut. Majoriti daripada responden berasal daripada negeri Selangor, iaitu sebanyak 33.3%, dan golongan minoriti pula berasal daripada negeri Kedah dan Perak, iaitu masing-masing mempunyai sebanyak 1%. Tiada responden direkodkan daripada negeri Sarawak, Pulau Pinang dan Melaka. Berikutan penularan wabak COVID-19, kerajaan telah mengeluarkan satu SOP, iaitu pelanggan perlu mengimbas kod QR ataupun menulis nama ke dalam buku yang telah disediakan sebelum memasuki premis. Hal ini adalah untuk memudahkan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM untuk mengenal pasti individu yang mungkin sudah terkena jangkitan COVID-19 daripada individu yang sudah pun bergejala dan memasuki ke premis tersebut.
Selain itu, pelanggan juga perlu mengimbas suhu badan dan memakai cecair pembasmi kuman sebelum memasuki ke dalam sesebuah premis awam. Ini adalah data yang diperoleh daripada soalan ketiga kami. Sebanyak 71.4% daripada responden kami telah mematuhi arahan tersebut. Hal ini merupakan perkara yang amat merangsangkan dalam menangani penularan wabak COVID-19. Sebelum berlangsungnya sambutan Hari Raya Aidilfitri, pihak kerajaan telah mengeluarkan satu lagi SOP yang perlu dipatuhi oleh rakyat Malaysia. SOP tersebut adalah rakyat Malaysia yang beragama Islam yang ingin menyambut Hari Raya Aidilfitri perlu menyambut Hari Raya tersebut pada 1 Syawal sahaja. Selain itu, pada Hari Raya tersebut juga, rakyat Malaysia tidak digalakkan untuk bersalam-salaman antara satu sama lain dan jumlah ahli yang boleh berada di dalam sebuah rumah adalah tidak melebihi daripada 20 orang. Ini adalah data yang diperolehi daripada soalan keempat kami. Melalui soalan kami yang keempat iaitu saya hanya menyambut Hari Raya Aidilfitri pada 1 Syawal sahaja seperti arahan kerajaan, 58.7% daripada responden kami telah mematuhi arahan kerajaan tersebut. Pada peringkat awal tempoh PKP dilaksanakan, hanya seorang sahaja daripada wakil ataupun ketua keluarga yang dibenarkan keluar daripada rumah untuk memberi barangan keperluan ataupun untuk urusan yang penting sahaja. Hal ini adalah untuk mengurangkan kesesakan ketika berada di premis awam dan memudahkan penjarakan sosial dilakukan dan dipraktikkan oleh rakyat Malaysia. Ini adalah data yang diperolehi daripada soalan kelima kami. Melalui soalan kelima kami, iaitu saya hanya keluar bersendirian dan hanya keluar ketika perlu sahaja, 19% daripada responden kami telah mematuhi arahan tersebut. Baiklah, seterusnya, KKM atau Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun menetapkan agar rakyat sentiasa menjaga penjarakan sosial mereka di tempat awam. Apakah itu penjarakan sosial? Penjarakan sosial membawa maksud bahawa setiap individu perlu menjarakkan diri daripada individu lain sejauh 1 meter. Berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia mendapati bahawa COVID-19 boleh disebarkan melalui cecair. Tahukah anda bahawa molekul-molekul yang terdapat di dalam aliur kita adalah sangat berat dan tidak mampu berterbangan sejauh 1 meter. Oleh itu, kerajaan amat menekankan penjarakan sosial di dalam kalangan rakyat Malaysia. Berdasarkan soal selidik yang telah dilakukan oleh kami, seramai 59 daripada 63 orang rakyat Malaysia telah pun menyaut saranan daripada kerajaan agar menjarakkan sosial apabila berada di tempat awam. Mereka sangat berhati-hati dan mereka mengetahui bahawa dengan menjarakkan sosial, mereka dapat mengurangkan risiko jangkitan terhadap diri mereka. Berikutan daripada hal tersebut, kerajaan telah menyarankan agar rakyat Malaysia menggunakan pelitup muka apabila berada di tempat awam. Walau bagaimanapun, isu ini pada awalnya tidak jelas apabila kerajaan hanya menyarankan golongan yang tertentu sahaja menggunakan pelitup muka apabila berada di tempat awam. Antaranya adalah individu yang batuk, bersin dan juga individu yang berisiko tinggi untuk mendapatkan jangkitan COVID-19 seperti warga emas. Lepas mendapat bekalan pelitup muka yang mencukupi, kerajaan sekali lagi menyarankan agar semua rakyat Malaysia menggunakan pelitup muka apabila berada di tempat awam ataupun di tempat yang sesak. Majoriti daripada rakyat Malaysia menggunakan pelitup muka apabila berada di tempat awam sebagaimana yang disarankan oleh pihak kerajaan. Kerajaan juga telah memberikan kelonggaran tentang isu pelitup muka. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa jangkitan COVID-19 juga boleh disebarkan melalui sentuhan. Oleh itu, pihak kerajaan telah menggesa supaya rakyat menggunakan hand sanitizer apabila berada di tempat awam. Mereka perlu menggunakan hand sanitizer sebelum dan juga selepas berada di tempat seperti pasar raya dan juga tempat-tempat yang terbuka. 60 daripada 63 orang responden menyatakan mereka membawa dan juga menggunakan sanitizer apabila berada di tempat awam. Manakala 3 daripadanya
menganggap bahawa pihak permis akan menyediakan sanitizer bagi kegunaan mereka. Work at home adalah salah satu norma baru yang dijalankan oleh masyarakat pada ketika ini. Tapi adakah rakyat menyedari tentang kepentingan work at home ini? Work at home adalah salah satu cara untuk menggantikan perjumpaan secara fizikal dan juga dapat mengelakkan daripada jangkitan COVID-19. Bukan sahaja work at home, tetapi pembelajaran secara atas talian juga dilakukan bagi mengelakkan sektor pendidikan kita menjadi lumpuh. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa jangkitan COVID-19 boleh disebarkan melalui cecair dan juga sentuhan. Oleh itu, adakah rakyat mengedari bahawa penjarakan sosial adalah salah satu cara untuk kita mengurangkan risiko jangkitan COVID-19? 59.63% orang rakyat Malaysia menyedari bahawa mereka perlu menjarakkan diri mereka apabila berada di tempat awam. Hal ini kerana dengan menjarakkan diri sejauh 1 meter daripada individu lain dapat mengurangkan jangkitan COVID-19. Secara kesimpulannya, data yang dikumpulkan secara soal selidik menunjukkan bahawa sebahagian besar rakyat Malaysia mematuhi arahan kerajaan. Oleh sebab itu, peluang untuk jangkitan COVID-19 dapat dikawalkan daripada terus merebak di seluruh negara ini. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu ingat bahawa sepanjang tempoh PKP, kita harus mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ini termasuklah dengan mengutamakan penjarakan sosial di dalam kawasan masyarakat. Rakyat juga perlu menggunakan cecair pembasmi kuman di kawasan tempat awam. Contoh cecair pembasmi kuman adalah macam ni. Ini antara contohnya. Okay, selain itu, rakyat disarankan agar memakai penutup hidung dan mulut di tempat awam seperti ini. Jika perkara-perkara ini dapat sering diikuti oleh rakyat Malaysia, kami pasti bahawa kita akan memperoleh jumlah kes kosong dalam tempoh PKPP ini. Jika perkara ini berlaku, kita boleh dapat memulihkan negara ini sama ada dari segi ekonomi, dan rakyat Malaysia juga boleh menjalankan aktiviti seharian mereka tanpa perlu bimbang tentang pandemik COVID-19 ini. Okay, sekian, terima kasih. Bye.